Seterusnya, dalam mendepani waktu sukar seperti pandemik COVID-19 ini, sudah pasti ramai yang resah dan gelisah, terutamanya golongan yang bekerja sendiri. Mereka berisiko untuk kehilangan pekerjaan, malah sumber pendapatan yang diterima juga tidak menentu. Mungkin Puan Amira boleh berkongsi bagaimanakah seseorang itu boleh mengenal pasti potensi baharu dalam diri mereka dan apakah cara terbaik untuk mengembangkan potensi diri tersebut dalam situasi pandemik ini. Silakan Puan. Okey, terima kasih kepada saudara Idea untuk soalan tu. Okey, secara jujurnya saya adalah antara individu yang memang berada dalam situasi yang sangat resah dan gelisah lah bila waktu pandemik ni apabila kita bercakap tentang pendapatan yang terjejas. Okey, dulunya saya bekerja dan ada pendapatan sendiri dan sekarang ni saya dah pun menjadi seorang suri rumah. Dan apabila kita bercakap kita menjadi seorang suri rumah, kita tidak ada income. Kan, kita tidak ada income dan suami saya adalah orang yang betul-betul affected sangat dengan situasi pandemik ni. Sektor pekerjaan dia memang sangat terjejas dan kita pun rasa perlu berjimat dan itu yang membuatkan macam mana untuk saya untuk kita mengenal pasti potensi yang boleh kita kembangkan. Dia sebenarnya akan ada satu situasi dan keadaan yang kita dah tak boleh untuk duduk dengan selesa macam mana keadaan kita sebelum pandemik. Sebab akan ada satu keadaan yang mana dia akan jadi push factor untuk kita buat sesuatu, to do something and untuk gain something, which is kita bercakap daripada soal ni adalah soal duit lah untuk kita survive kan setiap hari. Dan dalam situasi ni saya bercakap melalui pengalaman saya sendiri, saya menyarankanlah kepada sama ada pelajar ataupun individu di luar sana yang mungkin juga seorang suri rumah yang tidak bekerja untuk menceburi bidang yang mereka minat dan apa yang mereka buat. So apa saya kata minat tu sangat penting sebab minat tu yang akan mendorong kita untuk terus kekal maintain buat apa yang kita nak tanpa rasa burn out. Okey, sebab macam saya buat bakery lah, saya sekarang saya menjual kek. Dan macam mana kita nak tahu apa potensi yang ada dalam diri kita. Sekarang macam-macam cara. Contohnya adalah untuk individu yang mungkin tidak familiar, kita boleh terlibat ataupun buat penyertaan dengan kelas PJJ. Okey, kelas jarak jauh lah untuk kita belajar, ada modul kelas online dan dekat situ kita sendiri boleh try and error dan buat sampai kita boleh tahu yang produk kita tu boleh dijual. Okey, dan dalam waktu sekarang pandemik ni apabila kita bercakap tentang isu untuk kita mencari dan menambah pendapatan, sebenarnya produk tu tak perlu pun produk yang mahal. Produk yang kita nak jual ni macam kita nakkan untung yang berlipat kali ganda sebab dalam keadaan sekarang cukup untuk kita lepas komitmen, cukup untuk kita tahu apa yang kita dapat tu boleh untuk kita buat duit makan lah bahasa mudahnya. Okey, jadi dalam keadaan sekarang juga sebenarnya ruang dan peluang tu banyak sebenarnya sebab boleh jadi dropship untuk produk-produk online dan kat situ marketing pun ada orang yang buatkan lah dan kita cuma perlu promote dengan cara yang mudah dengan kawan-kawan dan poster tu semua mungkin dah ada lah kalau kita jadi dropship pada sesebuah produk. Dan macam mana untuk kita tahu potensi yang ada dalam diri kita adalah kita cari dulu benda yang kita minat, benda yang kita rasa kita boleh kembangkan dan daripada situ insyaAllah apabila kita berusaha mesti ada jalannya. Itu yang saya peganglah untuk waktu sekarang. Baik, terima kasih Puan Amira. Saya ada satu soalan tambahan lah kepada Puan Amira. Puan, sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini, media arus perdana banyak melaporkan peningkatan kes pergolakan rumah tangga, pengabaian kanak-kanak, malah penceraian. Dalam konteks kejiranan pula, pada pandangan Puan, apakah peranan saya sebagai seorang jiran sekiranya saya terdengar jiran sebelah rumah bergaduh sesama suami isteri dan ada suara anak-anak mereka yang menangis? Adakah saya patut berdiam diri ataupun saya perlu untuk melakukan laporan? Dan sekiranya saya ingin membuat laporan, bagaimanakah caranya supaya saya boleh melakukan laporan tanpa merendahkan identiti saya? Atau mungkin ada saluran NGO yang boleh saya hubungi? Silakan Puan. Okey, dalam situasi soalan yang diajukan ni apa yang kita perlu pegang sekarang adalah biasanya budaya kita orang kata jangan jaga tepi kain orang. Tapi bila dalam situasi pandemik sekarang saya rasa slogan tu dah tak boleh diguna pakai lah.
Maknanya sebagai seorang jiran yang mana kita hidup dalam kejiranan, apabila kita nampak je ataupun kita dengar je situasi yang jiran bergaduh, ada anak-anak yang menangis mungkin dipukul, perlunya untuk kita laksanakan tugas kita dengan cara yang cepat, tepat, tapi pilih saluran yang betul. Okey, dan dalam konteks ni sebenarnya banyak tau badan-badan NGO ataupun pihak-pihak autoriti yang boleh kita call, tapi dalam masa yang sama maklumat kita tidak didedahkan. Maklumat kita kekal rahsia, tapi kita tahu jiran tu insya-Allah ada pihak yang lebih bertanggungjawab akan ambil alih kes ni. Sebagai contoh, Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita boleh hubungi, kita boleh laporkan, dan yang paling dekat dengan kita adalah pihak polis lah sekiranya berlaku kes-kes macam ni. Tapi apa yang saya nak tekankan juga dalam masa yang sama adalah apabila kita tengok situasi katakanlah kita dengan jiran bergaduh, elakkanlah yang mana saya rasa dah terlalu ramai orang dulukan untuk record dulu benda tu, buat naik dekat social media. Itu pun satu benda yang kita kena jaga jugalah. Boleh untuk berkongsi, benda tu akan di-share oleh ramai pihak, tapi pilih saluran yang tepat dulu. Maknanya kita kecilkan skop kita sebagai jiran untuk kita percepatkan proses membantu ni, terus reach pihak-pihak berautoriti seperti JKM, dan juga kita ada PERKAMA, iaitu satu badan autoriti yang dianggotai oleh Badan Profesional Kaunselor di Malaysia. Itu juga adalah pihak yang boleh membantu, dan kita juga ada badan-badan NGO. Dan sebagai seorang jiran, bila berdepan dengan situasi ini, jangan berdiam diri dan jangan takut untuk kita membantu orang lain, sebab kita tak tahu apa situasi buruk yang akan berlaku seandainya kita biarkan gap tu terlalu lama, asyik dengar tapi tak buat apa-apa. So kena betul-betul alert lah dekat situ. Terima kasih Puan Amira atas penjelasan sebentar tadi. Baiklah, nampaknya sudah hampir 1 jam program kita berlangsung dan kita sudah hampir ke penghujungnya. Sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin ada beberapa pesanan atau kata-kata akhir yang ingin disampaikan oleh ahli panel kita. Kita mulakan dengan Dr. Aida dulu. Okay, mungkin saya ingin sampaikan yang anda semua tak berseorangan lah. Kita semua memang sedang mengalami masa-masa yang sukar. Okay. Apa yang saya boleh cadangkan, yang saya terfikir adalah di waktu-waktu sukar atau di waktu tragedi ini, memang memberi kita ruang untuk mengenali potensi diri, mengalami belajar sesuatu yang baru tentang diri kita, dan kita boleh push ourselves to, kita kadang-kadang kita tak tahu yang kita ada keupayaan sebegitu. So walaupun kita berada di keadaan yang macam agak kelam, gelap, tapi percayalah, have hope that ini akan berakhir juga. Kita tak tahu bila tapi dia akan berakhir dan akan ada cahaya di hujung terowong tu. Terima kasih Dr. Aida. Seterusnya Puan Amira. Okey, untuk pesanan ataupun kata-kata ahli, saya sangat bersetuju dengan apa yang Dr. Aida cakap, yang mana saya suka perkataan akan ada cahaya di hujung terowong tu nanti, yang mana kita letakkan harapan, kita letakkan impian, kita percaya. Sebab kenapa perlu ada mindset yang macam ni, dia sebab pemikiran yang macam ni akan membuat kita lebih kuat untuk kita tahu apa yang perlu kita lakukan hari demi hari. Sebab dalam keadaan sekarang, semua orang terjejas, semua orang affected, cuma penerimaan dan keupayaan setiap individu itu berbeza. Dan kata-kata ayah saya adalah insya-Allah dalam apa yang berlaku sekarang, kuatkan diri. Dan saya pegang satu benda, saya pegang satu perkara dalam kita hadapi kesusahan waktu sekarang. Apabila kita ada usaha, apabila kita ada langkah untuk kita tambah baik diri kita, untuk kita bantu keluarga kita, insya-Allah akan dipermudahkan dan akan ada jalan untuk kita kembangkan dengan cara yang lebih baik, lebih gembira lah untuk semua. Terima kasih Puan Amira. Dan yang terakhir Cik Aisyah. Okay, jadi saya amat bersetuju dengan apa yang Dr. Aida dan Puan Amira cakap. Bagi saya, kepada semua pelajar ataupun semua individu lah yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni, betul apa yang Dr. Aida cakap, kita tidak berseorangan. Jadi macam orang cakap lah, together we are stronger. Maksudnya bila kita bersama, kita akan jadi lebih kuat sebenarnya. Dan kepada especially lah kepada pelajar yang macam turut mengalami cabaran, yang rasa down, sedih, jangan rasa diri tu macam tak berguna, sebab
pertolongan sentiasa ada. Kita kena ingat itulah, pertolongan untuk kita sentiasa ada kalau kita, dan jangan ragu-ragu untuk cari pertolongan tu. Jadi akhir sekali saya berharap dan doakan agar kita semua dipermudahkanlah semua urusan. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita akhiri program kita pada hari ini, mungkin kita boleh membuka ruang kepada sesi soalan jawab sekiranya ada. Jadi sekiranya ada sesiapa yang ingin bertanya soalan, boleh saya memberi ruang ini untuk bertanya soalan kepada ahli panel.